Alright. Dah live dah ni. Okay. Boleh semua tolong masuk. Tolong masuk. Kita akan mula dalam sekejap saja lagi. Okay. Alright. Okay, siapa yang dah masuk boleh tolong komen. Siapa yang dah masuk boleh tolong komen. Saya punya suara okey ke tak? Siapa yang dah masuk tolong komen. InsyaAllah kita akan mula dalam masa beberapa minit saja lagi. Dan malam ni kita akan cerita tentang resepi rahsia menyimpan emas. Waalaikumsalam Fauzi Sabri. Lagi siapa yang dah masuk? Abdul Aziz Ngadinan. Sendayan clear. Suara okey. Rahmat Mat B. Wow. Lagi siapa lagi? Siti Halida Lida. Waalaikumsalam. Orang jauh ni. Port Dickson. Okay. Selamat datang ke live kita hari ni. Alhamdulillah suara jelas Suara jelas. Okay, suara jelas. InsyaAllah kita akan mula pada bila-bila masa saja lagi. Penang line clear. Wow. Waalaikumsalam Fathiyah. Suara jelas dari Jitra. Yes. Okay. Nazif Badruddin daripada Kota Baru. Suara jelas. Port Dickson Kedah Ustaz. Port Dickson Negeri Sembilan Salina. Yes. Okay. Okay, bagi yang dah masuk ni tolong share, like and share. Like, share, lepas tu minta buat posting sikit sebelum share tu. Minta semua orang like dan follow page KAB Go Dynamics Sendirian Berhad. Pasir Pekan, Wakaf Baru jelas semua. Yes. Okay. Alright. So semua jelas. InsyaAllah kita akan mula dalam masa 2-3 minit lagi Kita jemput lagi lebih ramai orang untuk masuk. Dan kita akan mulakan kita punya live pada malam ini dengan tajuk resepi rahsia menyimpan emas. Okay. Resepi rahsia menyimpan emas. So kalau siapa nak tahu apa dia resepi rahsia menyimpan emas ni, dan apa yang perlu kita lakukan untuk kita berjaya menyimpan emas, maka kena tengoklah live kita pada malam ini. InsyaAllah live kita tak lama malam ni. Waalaikumsalam Syuhai Razi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okay. Alright. So kalau boleh kita mula dalam masa 1 minit lagi. Okay. Tolong share lagi. Supaya lebih ramai orang yang faham dan tahu apa kelebihan kita menyimpan emas. Dan supaya lebih ramai menjadi orang yang membeli emas dengan ilmu pengetahuan, bukan ikut-ikutan ataupun menggunakan ajaran-ajaran sesat kan. Ajaran sesat kan. Nanti sekejap saya adjust sikit. Memory di soap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay. Alright. Khalid MP pun dah masuk. Alright. Rosli Kasim daripada Singapura pun dah masuk. Ya. Okay. Okey, saya Bukit Pinang daripada Syahrul Ishan pun dah masuk. Syahrul Ishan pun dah masuk daripada Bukit Pinang. Okey, so kita boleh mula dari sekarang kalau kita dah sedia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
Okey, so tajuk malam ni ialah resepi rahsia menyimpan emas. Okey. So kita mulakan sesi kita ini dengan saya nak ceritakan tentang 1 gram 1 bulan. 1 gram 1 bulan. Okey. Selalu saya sebutkan siapa yang selalu gagal untuk menyimpan duit, maka mereka mestilah pandai menukar cara simpanan daripada duit kepada emas. Ya. Siapa yang biasa berazam untuk menyimpan RM200 sebulan, sepatutnya mereka ini boleh menyimpan RM2,400 setahun. Tetapi biasalah, selalu saya sebutkan, duit ini nalurinya pada berbelanja. Sedangkan emas ialah nalurinya pada mengumpul. So, tak usah cakap apalah, memang biasanya orang gagal simpan duit sebab terpedaya dan tergoda dan akhirnya mereka akan berbelanja duit mereka. So, ubah simpanan itu daripada duit kepada gram emas ya. So, dan kalau kita ikut pada slide ni, 1 bulan 1 gram, 1 tahun kita ada 12 gram, 2 tahun 24 gram, 3 tahun 36 gram, 4 tahun 48 gram, 5 tahun sepatutnya ada 60 gram. So, dalam masa 5 tahun sepatutnya kita ada 60 gram. Tetapi berdasarkan kepada pengalaman saya, dan pengalaman ramai orang termasuk tuan-tuan dan perempuan yang menonton live kita pada malam ni, tuan-tuan boleh tulis sendiri, boleh nyatakan sendiri, sebenarnya bukan satu bulan 1 gram itu bukanlah 1 tahun 12 gram. Biasanya 12 gram atau 24 gram atau 36 gram atau even 48 ataupun 60 gram itu bukan dicapai dalam masa 5 tahun, tetapi boleh dicapai dalam masa hanya setahun dengan emas. Percayalah. Kuncinya ialah mesti bermula. Kalau tengok-tengok saja sampai tua pun tak boleh simpan emas. Okey, so kena mula. Hari ni mesti mula. Target hanya 1 gram 1 bulan. Dan mungkin ada setengah orang dia target suku gram 1 bulan kerana uncak emas KAB Gold kita boleh beli serendah suku gram kan. 0.25 gram. Tapi percayalah kepada saya dan saya rasa semua orang akan setuju, once kita dah pandai simpan emas, kalau walaupun kita target 1 gram 1 bulan, walaupun kita target suku gram sebulan, dia akan jadi lebih banyak daripada itu sebab naluri emas adalah mengumpul. So, kira mudahnya paling basic, kalau 1 gram 1 bulan, kita akan ada 60 gram dalam masa 5 tahun. Tetapi saya boleh jamin kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan konsisten dan faham tentang ilmu emas ini, maka tuan-tuan akan dapat lebih daripada 12 gram setahun. Silap-silap buat, silap-silap hari bulan. Okey. 60 gram. Yes. Tengok kita tengok testimoni ada seorang Haziq Farhan kata, saya pun target ada 1 gram 1 bulan tapi dalam masa sepatutnya 5 tahun ada 60 gram. Tapi sudahnya 6 bulan dah ada 60 gram. Yes, betul. Kalau kita pandai sebenarnya banyak orang yang bila pandai beli emas, dia mula akan berbelanja untuk beli emas dan dengan sendirinya amalan boros ataupun membazir ketika belanja yang lain akan dapat diubati. Macam Zainal betul. Konon-kononnya try 1 gram sebulan. Tengok-tengok dalam 10 bulan dah 50 gram. Betul Zainal. 10 bulan 50 gram maksudnya berapa? Maksudnya setengah gram sebulan. Betul tak? 5 gram sebulan. Nampak tak? So itulah kehebatan emas. Okay. Okay, next slide. Next slide. Okay, next slide. Okay. So, resepi berjaya dengan simpanan emas ni, yang pertama sekali kita kena tetapkan sasaran. Kena ada matlamat. What is our aim? What is our goal when we save in gold? What is our goal? G-O-A-L. When we save in gold, G-O-L-D. Okay. So ada macam-macam lah matlamat. Kalau kita, contoh sebagai contoh, nak pergi haji. Kos haji ialah sekitar 9,000 ke 10,000. So kalau kita kirakan dengan harga hari ini, RM270 segram, maksudnya kalau kita sudah ada 34 atau 35 gram hari ini, siapa yang register sebagai wakil jualan level gold manager, sebenarnya anda sudah layak menunaikan haji dengan tabung haji. Nampak tak? Kalau kita simpan dalam bentuk duit,
Sampai bila pun tak boleh pergi haji, betul tak? Habis. So, matlamat kita simpan mas untuk apa? Ada orang simpan untuk haji, betul tak? Kalau umrah, saya selalu syorkan simpanlah dalam sekitar 20 gram. 20 gram boleh pergi umrah. Okey? 20 gram sudah boleh pergi umrah. 20 atau 25 gram sudah boleh pergi umrah. So, kalau nak berjaya, kena tetapkan matlamat. Yang kedua, kalau kita nak beli rumah. Contohnya, rumah berharga 300,000. So, kalau kita kumpul duit, asyik tak cukup saja. So, kumpullah emas. Kalau kita ada 1 kilogram emas, 1 kilogram gold bar 999, kita sudah boleh memiliki rumah yang berharga sekitar RM300,000. Itulah kelebihannya ada emas. Dan kalau kita nak buat pendidikan, tabung pendidikan anak-anak, saya selalu sebutkan, simpan segram sebulan untuk anak-anak, sampailah mereka itu habis SPM. Maksudnya apa? Selama 17 tahun ataupun 18 tahun kita akan ada sekitar 204 ataupun 216 gram emas. Dan bayangkan dengan harga RM271 tahun ni, 216 gram emas itu bernilai RM58,536. Anak-anak tuan-tuan boleh belajar di universiti first degree dengan percuma. Percuma. Targetnya simpan 1 gram emas saja pada anak-anak. Sekarang ni kita simpan duit kan, RM300 satu anak-anak kan. Kadang-kadang ada orang yang buat tabungan hutang macam apalah, carilah berhutang untuk tabung skim macam-macam kan. Baiklah simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab kita berkira dengan gram kita kira dengan gram. Dan gram emas ni walaupun nilainya sekarang begini, insya-Allah selepas 15, 18 tahun, 20 tahun akan datang, saya yakin ia tidak akan mengecewakan kita lah. Dia akan jadi lebih banyak. RM58,536 itu kiraan hari ini bukan kiraan pada 20 tahun akan datang. So mulalah menyimpan emas untuk pendidikan anak-anak. Okey, siapa nak kahwin? Saya ada cerita hari tu saya ada cerita, siapa orang-orang perempuan yang nak kahwin percuma, maka simpanlah sekitar 50 gram. 50 gram. 50 gram dah boleh kahwin percuma dah. Tapi ikut pada slide kita ni, kalau kita simpan selama 1 gram 1 bulan, okey, selama 5 tahun saja. Tuan-tuan, puan-puan yang nak kahwin, grad je daripada universiti ataupun daripada universiti lagi dah mula-mula menyimpan, simpan saja 1 gram selama 5 tahun, maka tuan-tuan akan ada 60 gram bersamaan. Kalau hari ini RM16,260, boleh buat hantaran mas kahwin dan juga belanja-belanja persediaan perkahwinan. Tambah lagi sekarang macam musim COVID ni, kahwin pun tak grand sangat kan. So anda akan dapat cashback lagi. So siapa yang nak target kahwin percuma, simpanlah sekitar 50 ke 60 gram. InsyaAllah boleh menyebabkan anda kahwin lebih cepat. Okay. So apa dia punya jampi mentera dia? Jangan tunggu Jangan tunggu harga murah. Jangan tunggu duit banyak. Jangan tunggu kaya. Memang tuan-tuan tak akan kaya lah kalau menunggu Fast action, fast result. Ambil tindakan segera hari ini, mulakan terus. Jangan tanya-tanya ataupun mula dah 1 gram sampai ketua 1 gram. Tak bertambah-tambah. Jangan tunggu harga murah sebab kita tak akan tahu bila harga murah Kalau murah, berapa murah dia boleh murah kan? How low is low? Berapa murah tu? Kalau kita kata hari ini RM271, kita nak tunggu murah berapa? RM270. Ya, lebih murah. Kita nak tunggu RM260, RM250. How low is low? Kita tak akan tahu. So, anytime you have money, just buy gold, insya-Allah the gold will save you in the future. So beli saja, jangan tunggu harga murah. Dan saya nak bagi petua, harga murah ni kita akan tahu dia murah bila dia sudah menjadi sejarah. Dah jadi sejarah baru kita tahu harga tu murah betul kan. Kalau kita cerita hari ni, kita kata harga hari ni 271 dah murah dah, beli. Kita pun tunggu, harga pun naik jadi 280. So kita pun kata betul lah, minggu lepas tu harga dah murah lah. Tapi tak boleh nak beli dah. Sebab apa? Dah jadi sejarah. Okey. Yang kedua, jangan tunggu duit banyak. Berapa banyak duit nak tunggu? Beli je. Paksa. Simpan paksa.
potong je duit gaji. Kalau kita kata gaji kita 3,000, anggap saja gaji kita ialah 2,700. 300 tu wajibkan membeli emas 1 gram 1 bulan. Jangan tunggu kaya, sebab dengan emas lah mudah jadi kaya. Cukup je 85 gram, anda adalah orang kaya yang boleh mengeluarkan zakat. Okay, alright. Next. Seterusnya, nak jadi berjaya, resipi kejayaan simpan emas ni ialah kita kena sentiasa tambah ilmu. Jangan ingat kita pandai. Jangan ingat kita pandai. Rupa-rupanya kita ni tak pandai. Banyak benda kita tak tahu. Saya sendiri pun, saya kenal emas dengan lebih betul, lebih tepat, lebih dekat lepas saya dah berhenti kerja bank. Saya kerja bank dari tahun 2005 sampai lebih kurang 2012 macam tu, 2013. Saya tak kenal pun emas sebagai satu benda yang boleh menyebabkan saya jadi kaya. Sebab apa? Sebab saya rasa gaji saya dah besar, ilmu saya dah banyak, saya buat apa pun saya rasa dah betul lah ni. Tak perlu lagi benda-benda yang sampingan-sampingan kan. Sehinggalah saya berhenti kerja, baru saya kenal emas. Rupa-rupanya, masa saya kerja tu duit saya banyak habis. Hutang saya banyak. Sebab apa? Sebab gaji besar kan. So kita tak kenal emas sebagai medium untuk menyimpan. So bila habis je, bila saya berhenti kerja, rupa-rupanya hutang saya banyak, tak selesai. Masa saya kerja dengan gaji banyak. Dan ajaibnya bila saya mula kenal emas, lepas saya berhenti kerja, satu persatu hutang saya selesai satu persatu. Sebab apa? Sebab saya sentiasa mencari ilmu. Dan kata Imam Syafi'i, ya ke? Ada satu hadis man arada dunya fa'alaihi bil ilmi ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. Siapa yang nakkan kebaikan dunia, maka kenalah dengan ilmu. Siapa yang nak kebaikan akhirat, mestilah dengan ilmu juga. Siapa yang nak kedua-duanya sekali, mestilah dengan ilmu. Simpan emas tanpa ilmu pun dah untung, apatah lagi kalau simpan emas dengan ilmu, mestilah untung itu datang berganda-ganda, ibu-ibu dan bapa. Okay, next. Sekejap Okay. Saya nak promote malam ni, simpanlah dalam uncang emas. Sebelum tu kita kenal lah uncang emas tu apa. Nak bagi penerangan secara pendeknya, uncang emas ni akaun emas lah. Akaun emas yang ada fizikal. Banyak kali dah kita ulang tapi orang tak faham. Bukan tak faham, dia buat tak faham. Ataupun dia jenis lambat faham, payah faham kan. Ataupun dia sengaja cerita masalah di kepala otak dia. Di KB Gold, semua emas adalah fizikal. Beli biasa pun fizikal, beli uncang emas pun fizikal. Cuma tinggal lagi kaedah membeli tu je yang berlainan. Kaedah membeli tu saja yang berlainan. Kalau belian terus, kita terus pilih lah gold bar ataupun dinar. Kalau uncang emas ni beli gram sahaja. Kita tak tahu lagi bentuknya apa. Bergantung kepada apa yang kita nak keluarkan nanti. Kita simpan gram. Dalam akaun kita akan dapat gram saja. Dan kepala otak kita, bila kita beli uncang emas, jangan fikir pasal gold bar ataupun dinar. Fikir pasal berapa gram je kita nak beli. Nanti bila kita dah ada dah, kita punya physical, kita ada gram dalam tu. Contohnya kita dah ada 100 gram, kita ada pilihan nak keluarkan dalam apa jua bentuk yang kita nak. Ataupun tak keluar langsung pun boleh, tak ada masalah. Once kita keluarkan, kita decide lah. Okay, 100 gram ni saya nak keluar sikit je lah. Saya nak keluarkan 10 gram 2, saya nak keluarkan setengah dinar 5, 1 dinar 2. Contoh. So kita bayar lah dia punya Go Premium. Okay, beza uncang emas ni dengan belian biasa. Belian biasa ni harga dia termasuk sekali dengan Go Premium. Harga 200 lebih tambah premium, item tu bayar sekaligus. Tapi dengan uncang emas ni, kita hanya membayar harga emas saja. Go Premium tak payah bayar. Sehinggalah kita decide untuk keluarkan fizikal, barulah kita bayar. Kenapa? Sebab masa tu lah kita baru tahu item apa kita nak keluar, betul tak? Okay, so apa keistimewaan uncang emas? Yang pertama, boleh bermula serendah 0.25 gram. 0.25 gram saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ada lagi syarikat emas lain yang boleh rendah, maka inilah antara yang terendah. 25 gram dalam RM60 lebih. RM60 lebih di KAB Gold. Yang kedua, urusan jual belinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Online saja bang, online. Tapi saya nak cakap sekarang belum lagi kita ada apps, kita hanya ada website. So online melalui website.
Okey. Yang ketiga, kalau kita decide tak nak keluarkan, percuma je upah simpan tak ada. Kita tak kenakan upah simpan. Boleh simpan, kita tolong jagakan free of charge. Free of charge. Okey. Yang keempat, disokong 100% oleh emas fizikal. Maksudnya apa? Kalau kita nak keluarkan dalam bentuk gold bar ataupun dinar, macam saya sebut tadi, boleh. Cuma sekarang tertakluk kepada 30 hari. Satunya 30 hari selepas bagi notis kat kita. Yang kedua, bergantung kepada stok yang ada. Sebab apa? Sebab dalam musim PKP ni banyak juga kilang yang tak beroperasi ataupun beroperasi dalam kapasiti yang terhad. So kena sabar sikit lah. Tapi takkan lari gunung dikejar. InsyaAllah bila segalanya pulih nanti, dia akan kembali kepada 30 hari dan juga makin cepat insyaAllah. Dan paling best sekali, bukan saja disokong 100% oleh emas fizikal, tapi tuan-tuan boleh keluarkan semua kalau nak keluarkan. Kita tak nak simpan lah emas tuan-tuan tu. Buat borek je. Buat borek je. Berat je kita nak simpan tuan-tuan punya emas kan. Kalau tuan-tuan nak ambil, fal yatafaddal mashkurah. Tak ada masalah. Kita memang suka lah tuan-tuan ambil. Okey. Ada setengah-setengah company dia suruh tinggal kan. Ada minimum lah. 1 gram lah, 10 gram yang kena tinggal kan. So tuan-tuan boleh keluarkan semua sekali. Dan item paling kecil sekali nak keluarkan daripada uncang emas ialah 1 gram. 0.5 gram tak dapat dia nak nolong lah. Jadi 1 gram paling kecil, so boleh keluarkan. Dan yang kelima, uncang emas ni dipantau oleh penasihat syariah. Kita tak naklah jual beli emas yang kita tak ada. Kita tak naklah orang beli emas, orang tak tahu kita ada tak emas tu. So saya selalu tekankan kepada KAB Gold, pastikan stok uncang emas kita memang betul-betul wujud. Okey, betul-betul wujud. Bila kita letakkan dalam sistem kita, itu dah cukup baik dah. Tak ada satu pun akaun emas di dunia ni, di dunia betul-betul cek betul ke tak saya cakap yang meletakkan berapakah lagi gram yang tuan-tuan boleh beli, kecuali KAB Gold je letak. Believe me or not, believe it or not, please believe it. Kecuali adalah tuan-tuan nanti tuan-tuan cari jumpa, bagi tahu saya boleh betulkan boleh betulkan. Okey. So di KAB Gold ni memang kita sepatu syariah betul-betul kita letakkan berapa balance uncang emas yang tuan-tuan boleh beli. Satu. Yang kedua, kita tak akan restock masuk dalam stok uncang emas tu selagi kita tak restock dengan kilang. Saya akan pastikan betul-betul. Saya selalu sebut dengan saya punya staff, pastikan sebelum kita update stok uncang emas yang boleh dibeli oleh pelanggan, pastikan memang kita beli betul dengan supplier kita. Saya tak nak kita letak nombor je, itu tak patut syariah. So saya sendiri akan pastikan. Kalau tuan-tuan nak bermuamalah dengan syarikat-syarikat lain yang mendakwa mereka patut syariah, tuan-tuan kena tanya dah siapa yang pastikan patut syariah peringkat dalaman. Okay? Mungkin ada CJ patut syariah, mungkin ada pemantauan ataupun kita panggil audit syariah dan sebagainya, tapi siapakah yang di dalam syarikat for day to day operation pantau dan pastikan semua ini adalah patut syariah. Saya boleh nyatakan, saya boleh tegaskan di sini, saya boleh jamin kepada tuan-tuan yang patut syariah, yang memantau patut syariah di syarikat KAB Gold secara harian ialah staff, saya sendiri, kan, dan juga penasihat syariah kita iaitu Dr. Sufian Cik Abdullah. Dia pun memantau juga, dia memantau, dan kita kena sentiasa ada report dekat dia, report, dan dia pun boleh buat spot check. So kita nak pastikan betul-betul. Tuan-tuan, bila saya claim KAB Gold patut syariah, menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang yang claim ia patut syariah, saya kena jagalah. Itulah bezanya bila kita berniaga, bukan sekadar ada prinsip syariah pada bisnes, tapi kita juga dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tanya kita, kalau kita kata patut syariah, betul ke tak? Tak boleh nak pinjam. Betul lah kot. Dr. Sufian kata patut syariah. Tak boleh gitu. Kita tak boleh pajak otak kita dekat Dr. Sufian. Pajak otak. Pagi tadi saya cerita pasal orang pajak otak tentang garfu tala. Kita pajak otak kita dekat orang-orang cerdik-cerdik ni sampai kita tak boleh fikir sendiri kan. Dia orang decide, dia orang fikir. Tak boleh. Walaupun dipantau oleh penasihat syariah, kita juga berhak tanya. Sebab apa? Sebab muamalat ni kita yang punya, duit kita yang punya. Rezeki ni halal haram ni masuk dalam poket kita, masuk dalam perut kita. Kita kena tanya, kena pastikan. Sama macam bila memang betul kalau kita makan, di tin makanan kita tu ada halal jakim contohnya. Adakah cukup sekadar itu ataupun kita berhak untuk bertanya? Kita berhak untuk bertanya, betul ke sijil patut syariah ni kan? Berapa kali dipantau, berapa kali cek. So benda-benda macam tu akan menambahkan keyakinan kita dan tak salah bertanya. Dalam Quran kan ada sebut kisah Nabi Ibrahim kan.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Ini Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala ni. Bukan dengan penasihat syariah. Dengan Allah Ta'ala. Kalau penasihat syariah tu pun, apa sangatlah banding Allah Ta'ala. Ini ditanya Allah Ta'ala ni. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Dia question Allah Ta'ala. Dan apabila Nabi Ibrahim وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي. Dan apabila Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan aku macam mana kamu menghidupkan orang mati. Nampak? Allah Ta'ala ni tak payah question dah. Dan Nabi Ibrahim tu Rasul. Tapi maksudnya Islam ni membenarkan kita mempersoalkan kan. Tak boleh lah semata-mata kerana kita claim patuh syariah. Tak payah soal lah. Sebab apa? Sebab CJ ni dikeluarkan oleh penasihat syariah kita dah. Beriman je lah. Redha je lah. Sami'na wa ata'na je lah. Itu saya panggil sebagai pajak otak. Jangan pajak otak kita dekat orang pandai ni. Belajar untuk bertanya. Belajar untuk audit. Belajar untuk question. Because they are not answerable and they are not answerable only to us, but they are answerable as well to the God. Okay, so kita tanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim pun tanya Allah Ta'ala, bagaimana kamu menghidupkan orang mati? Adakah Nabi Ibrahim tak percaya? Adakah Allah Ta'ala itu boleh dipertikaikan? Tak. Qala, kata Allah Ta'ala, awalam tu'min, kamu tak percaya ke wahai Ibrahim? Tengok, Allah Ta'ala pula tanya. Bukan Allah Ta'ala melenteng. Allah Ta'ala kata, dah aku kata aku boleh hidup orang mati, percaya je lah. Aduh, aku pandai peti kan? Tak ada. Allah Ta'ala kata, qala awalam tu'min. Dia kata, adakah kamu, kenapa Ibrahim kamu tanya aku? Adakah kamu tak beriman? Kamu tak percaya? Kata Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan aku beriman wahai Tuhanku, tapi aku nak menenangkan hati aku. Aku nak rasa itminan, rasa tenang. Jadi kita sebagai customer KAB Gold, saya mengajar kepada semua, bertanya-tanyalah dan selidiklah dan belajarlah. Jangan menumpang hanya semata-mata kerana saya claim dipantau oleh penasihat syariah, maka tuan-tuan pun sami'na wa ata'na, tanyalah. Apa buktinya patuh syariah? Macam mana kaedah yang patuh syariah tu? Betulkah dibuat begini begitu? Tuan-tuan kena tanya. So, saya claim patuh syariah dipantau oleh penasihat syariah, dan Uncam Mas ni insya-Allah sepanjang yang saya dah beramalat, berurusan, dan sehinggalah saya masih ada lagi, insya-Allah saya akan pastikan ianya patuh syariah sepatuh-patuhnya. Okay? Alright. Next. Okay. Bila kita cerita tentang resipi, resipi kejayaan ni, wah, habis dah. So, itulah resipinya. Cuma saya nak bagi tahu ada satu benda yang baik. Kita pendek je malam ni. Saya nak masing-masing hantarkan maklum balas anda tentang pengalaman anda membuat pembelian di KAB Gold. Boleh? Semua orang hantar kepada kita maklum balas. Okay? Kalau boleh tulislah. Kalau boleh buat video lah. Kalau video 60 saat je, 1 minit. Kenapa pilih KAB Gold? Buatlah video pendek-pendek. Kita ada pertandingan hari tu kan? Saya tak tahu siapa menang. Ke tak ada orang hantar. Buat video 60 saat. Pengalaman anda berurusan dan juga membeli produk-produk KAB Gold. Dan yang keduanya, gambar produk berserta dengan maklum balas anda tak melebihi 250 perkataan. Saya nak maklum balas ya. Yang bagus-bagus lah kan. Yang sikit-sikit tak bagus tu letaklah muka surat lain nanti kita akan ambil makluman-makluman anda itu, kerana kita baru bermula 4-5 bulan kan. So kami sedia mendengar cadangan-cadangan anda, dan emailkan gambar video tadi serta gambar dan tulisan anda tadi kepada sarikabgold@gmail.com. Okay, sarikabgold@gmail.com. SARY-KABgold@gmail.com. Email lah kepada Sari. Kita punya staff yang menjadi rebutan ramai ni. Okay. Oh, Puan Shima ada hantar video Januari dan Februari. Ada hantar Ustaz. Okay, tolong check. Sari nanti check. Puan Shima Emma Hussein ada hantar. Okay. Dan saya ucap terima kasih sebab semua orang sudi mendengar talk kita pada malam ni. Jangan lupa layari website kita untuk baca maklumat-maklumat yang ada kat situ.
Facebook kita KAB Go Dynamics dan Berhad, tolong like. Selain ada follow, tolong like. Follower kita dah lebih berapa ribu orang, tapi likers kita tak sampai 1,000. Itu yang saya pelik tu kan. So Instagram kita pun baru berapa ratus orang. Tolong pergi subscribe ataupun like ataupun follow Telegram, Instagram kita KAB Go Dynamics Official, dan juga tolong pergi subscribe Telegram channel kepada Bimbingan Emas KAB Gold. Okey, Bimbingan Emas KAB Gold. Semoga anda semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita nak buka soalan ke tak payah buka? Saya rasa malas lah jawab soalan. Adnin Syahrudin, saya belum pernah buat pembelian lagi. Okey, tak apa. Tunggu je lah sampai habis. Jangan beli. Adnin Syahrudin, langkah pertama untuk berjaya dengan emas ni ialah kena beli. Duduk tengok je tak akan menyebabkan kita jadi kaya. Tak buat apa-apa tak akan mengubah apa-apa ya. So terus, beli terus Adnin. Setengah suku gram pun boleh. Okey. Okey, Tuan Jaafar Muhammad Nur, dia tulis, saya ada nampak kat KAB Gold Bar, boleh cerita sikit pasal KLSA. Alright, bagus. Soalan yang bagus, sangat bagus. Thumbs up kepada Tuan Jaafar. Okey. Setiap emas yang dikeluarkan, okey, kita mesti memastikan dia adalah tulen. Okey Encik Jaafar, tulen Okey, satu cara untuk memastikan tulen ialah kita pergi test lah emas tu. Buat melalui timbang dalam air, peleburan dengan api, test dengan asid dan macam-macam cara. Tapi ada cara yang lebih jimat dan ringkas yang tuan-tuan boleh gunakan untuk certify bahawa emas KAB Gold ni adalah emas yang tulen, iaitu melalui CHOP assayer yang diiktiraf. Dan assayer ini ialah orang yang menentukan sah tulen emas ni. Kalau KAB punya ialah KLSA. Okey, yang diketuai oleh Encik Abdul Syukur Anwar. Tuan-tuan boleh nanti tuan-tuan Google, dalam Google tuan-tuan cari Abdul Syukur Anwar, nama dia Abdul Syukur Anwar. Abdul Syukur Anwar Abdul Syukur Anwar. Tuan-tuan carilah nama dia. Nanti tuan-tuan akan tengok dia ni seorang yang sangat terkenal, dan dipercayai sebagai seorang pengesah tulen emas. Jadi bila kita ada pengesah tulen emas ni, banyak kerja kita lebih lancar. Sebagai contoh, mungkin peringkat awal ni banyak syarikat-syarikat Ar-Rahnu yang belum kenal dengan produk KAB Gold. Tapi mereka kenal dengan Abdul Syukur Anwar. Jadi bila dia tengok essaynya adalah Abdul Syukur Anwar, dia boleh call KLSA untuk tanya, betul tak produk ini adalah disahkan oleh KLSA? Maka Abdul Syukur Anwar pun akan ceritalah, betul. Okay. Alright. Itu secara ringkasnya. Okay. Ada tak syarikat-syarikat lain yang tak ada assayer? Banyak. Ada yang essaynya, pernah dengar FEDMAS? Federation Emas kan? FEDMAS tu. Banyak Rahnu yang tak terima emas yang di-essay oleh FEDMAS. Dengan kabarnya ada isu tentang adakah dia essay, dia check satu-satu ataupun dia hanya check satu lepas tu dia bagi kelulusan semua. Dengan KLSA, setiap produk KAB Gold dicek satu-satu keturunannya oleh Tuan Syukur Anwar. Okey. Soalan lain. Assayer dengan FEDMAS, mana lebih authority Ustaz? Assayer lah lebih authority. FEDMAS, tuan-tuan kenal siapa FEDMAS? Tuan-tuan pernah jumpa FEDMAS apa? Saya tak pernah jumpa siapa FEDMAS ni. Siapa dia? Assayer Syukur Anwar. Kalau orang pernah jumpa. Kalau orang tak pernah jumpa, dia orang kenal Abdul Syukur Anwar ni siapa. Dan dengan pengesahan ketulinan daripada KLSA dengan nama Abdul Syukur Anwar yang sign, kita boleh verify dengan KLSA adakah betul produk kita ni sah tulen, sebab di KLSA dia akan simpan setiap nombor siri yang dia telah CHOP sah tulen. Kalau emas yang di-essay oleh FEDMAS,
siapa yang mengesahkan? Siapa yang sahkan FEDMAS tu siapa? Kita pun tak tahu. Jadi kalau tanya siapa lebih authority, saya kata KLSA lah lebih authority. Ya, tepat Aiman ya. FEDMAS check sampel je, yang lain tak check. Tengok. Ini ilmu, pentingnya ilmu. Semua emas disahkan KLSA lah ke luar negara juga. Puan Fatihah kena pergi bawa emas tu pergi luar negara. Check lah. Luar negara dia tak fikir pasal Syukur Anwar ni. Dia fikir kalau dia test Rulen tu lain lah. Okay. Dekat Malaysia ni berapa ramai saya? Wallahualam lah. Saya dengar Abdul Syukur Anwar tu satu-satunya saya Melayu kan. Okay. Kalau nak keluarkan emas nanti berapa bayaran akan dikenakan? Puan Nasriah tanya. Kalau nak keluar emas nanti kena check charge premium bagi item-item emas. 1 gram RM10, 5 gram RM10, 10 gram RM15, 1 dinar, setengah dinar, RM10, RM10. Itu je kena bayar Puan Nasriah. Okey, soalan lain? Kalau nak buka akaun untuk anak ada ke? Ada. Okey, lagi? Lagi soalan lain? Bagi satu contoh, yes. He's Mirzan Hashim, sorry Bagi satu contoh beza beli emas dengan berilmu dan tak berilmu. Okey. Beza beli emas dengan berilmu tak berilmu macam ni. Kita nak simpan emas untuk jangka panjang sebagai pelaburan. Bagi orang yang tak ada ilmu, bolehlah apa saja emas lah kot. Kolba ke, bawang kemah ke, 916 ke, 999 ke, sama je. Tak. Orang ilmu kata, simpan kolba lah bagus. Sebab apa? 999, spread lebih kecil. Itu beza ilmu dengan tak ilmu. Contoh lagi orang tak ada ilmu, contohnya, contoh apa lagi? Orang tak ada ilmu simpan emas. Contohnya, bila nak untung ni emas ni? Aku dah beli banyak dah ni. Tapi harga tak naik-naik juga. Padahal tak sedar dia bila orang ilmu kata, baguslah, tanpa sedar, duit engkau dah selamat, dah beli emas. Cuba engkau daripada dulu tak beli emas. Kau rasa duit engkau tu ada lagi ke tak sekarang? Tu beza ilmu dengan tak ada ilmu. Tu beberapa contoh lah. Okay? Soalan lain. Boleh cari lagi. Beza orang ada ilmu, tak ada ilmu ni. Orang ada ilmu, dia akan sentiasa tenang. Harga naik, dia happy. Harga turun, dia lagi happy. Orang tak ada ilmu, harga naik dia happy, harga turun dia sedih. Itu beza. Orang tak ada ilmu, alamak harga turun lah hari ni, sedih. Kenapa kau sedih? Harga turun, la ilaha illallah. Orang ada ilmu. Aiman here kata, yang terasa ambil selebut habis dah, terasa ni. Ya, Muhammad Zafran, orang tak ada ilmu marah bila harga emas jatuh. Sedangkan orang ada ilmu, bila harga emas jatuh, itulah peluang untuk beli lebih banyak emas dengan harga diskaun dan applykan teknik pemurataan kos. Itu beza ada ilmu. Okay, alright. Samsida, ada minimum umur ke untuk jadi Go Advisor? Setakat ni kita 18 tahun ke? 18 tahun. Tanya si Azrul jawab nanti. 18 tahun. Okay, Abu Don. Kalau ada 100 gram uncam emas, boleh keluarkan dalam bentuk RM1 tak? Ke dalam bentuk fizikal emas je. Boleh keluarkan dalam bentuk RM1, tapi dengan harga buyback. Kena jual lah. Sebab emas tu fizikal Abu Don punya kan. Jadi nak RM1, kena jual lah kepada KAB Gold. KAB Gold akan beli dengan harga buyback. Okey, itu saja. Lagi? Okey, Azma dengar ni. Semua Arhanu terima KAB Gold kah? Ini juga satu soalan yang separa lah. Dia duduk tengah-tengah. Berilmu dengan tak berilmu, dia duduk tengah-tengah. Saya nasihatkan kepada Tuan Azman ataupun semua orang, nak tahu Arhanu terima ke tak KAB Gold punya emas, tuan-tuan kena beli dan pergi tanya dekat Arhanu tu. Itu paling mudah sekali. Setakat ini, yang tak ada masalah pada apa jua keadaan, ada 2. Rahnu Tekun, Rahnu Pos Malaysia, lepas tu Rahnu Co-op Bank, ada 3. Yang lain-lain kadang-kadang dia confuse juga sebab produk kita masih baru kan. Jadi kalau tanya saya tak ada jawab lah. Kena pergi tanya Rahnu tu. Bawa emas tu pergi tanya Rahnu. Okay. Induk Faridah. Okay. Pernah tanya biar rakyat terima. Tapi kita ada kes ya Puan Induk. Ada customer kita. Dia pergi dekat branch Biar Rakyat ni terima. Pergi branch Biar Rakyat lain tak terima.
Jadi insyaAllah lepas ni saya akan aturkan temu janji dengan Bank Rakyat untuk persembahkan kes saya kepada mereka supaya semua branch dia terima lah. Okay. Salah satu tak ada ilmu, dia kata gold bar tak untung. Ini saya pernah dapat feedback sebab dia kata tak boleh jual. Memang. Sebab tu dia main dengan barang kemas je. Padahal barang kemas tu kalau untuk perhiasan boleh lah, tapi untuk menyimpan lama tak boleh. Okay. Okay. Okay, keistimewaan. Yes. Orang Muflis boleh buka akaun cemas. Yes. Orang Muflis boleh beli emas di KAB Gold. Termasuk juga buka akaun cemas. Muhammad Azmi Masa'ad, Ustaz rasa tanya aku rasa-rasa ke tak? Ustaz rasa-rasa? Saya rasa-rasa. Nanti KAB ada tak keluarkan barang kemas 96? Saya rasa-rasa ada. InsyaAllah. Kan kita dah cakap kalau tuan-tuan pergi dekat nanti kita akan upload kita punya company profile dalam website. Kita ada lebih kurang dalam 12 cabang bisnes. Salah satu darinya ialah barang kemas. InsyaAllah. Doakan. Okey, lain. Okey, Azdiana Aladin. Ustaz, untuk insentif KAB Gold boleh diwarisi ke? Ingin jadi apa-apa pada introducer? Saya dah jawab soalan ni dulu. Secara asasnya selagi mana mereka itu adalah pelanggan dan juga waris menjalankan bisnes KAB Gold, maka bolehlah diwarisi. Tapi nanti kita akan perincikan. Hicks Mirzan, mindset simpan emas tak nak singgah Rano. Betul. Seboleh mungkin tak nak singgah. Sebab apa? Sebab tak ada keperluan, tak payah singgah lah. Kalau ada keperluan, bolehlah. Nak buat modal bisnes ke kan. Okey, Aiman kata Alhamdulillah semua dah terima Rano. Sebab saya KAB Gold tu top tu. Ya, sebab tu saya kata jangan tanya saya. Rano mana yang terima. Tuan-tuan pergilah Rano tu. Bawa emas KAB Gold tu pergi. Saya kadang-kadang geram juga kadang-kadang orang tanya saya berapa harga nasi lemak kedai Mak Pak Abu. Saya kata pergilah kedai Pak Abu tanya. Mana saya tahu. Gitulah bahasa gurau-gurau yang kemarin. Okey. Lepas tu tanya pula produk KAB Gold ni kalau jual kedai Mak Minah berapa Mak Minah ambil? La ilaha illallah. Kita tanyalah kedai Mak Minah, mana aku tahu. Macam itulah. Okey. Okey, produk KAB kat Arahnu buka sale tak? Ni masalah Puan Zayani pernah beli tak? Puan Zayani pernah beli produk KAB tak? Saya tanya ni. Puan Zayani tolong jawab. Puan Zayani pernah beli produk KAB tak? Puan Zayani tolong jawab. Pernah tak beli produk KAB? Puan Zayani tanya soalan saya, produk KAB kat Arahnu buka sale tak? Saya tanya balik Puan Zayani pernah beli tak? Gold bar KAB ke, Dina KAB ke pernah? Okey, dah ada kat tangan? Dah ada kat tangan? Puan Zayani dah ada kat tangan gold bar KAB? Dah ada belum kat tangan? Dah ada. Allah, kesianlah Puan Zayani ni. Puan Zayani tengok dekat gold bar KAB tu. Tak ada seal pun. Puan boleh tolak gold bar tu keluar. Jadi, tak timbullah soalannya pergi Arahnu, kena buka seal ke tak? Seal pun tak ada. Ayah. Okey, saya gurau-gurau Puan Zayani ya. Okey, sebenarnya produk KAB Gold tidak ada seal pun. Memang mesra Arahnu. Jadi mustahil lah kalau Rahnu tak terima sebab dia boleh test kan. Tengok pula belakang nama Syukur Anwar lagi lah boleh. Cuma tinggal lagi kadang-kadang lah orang tak yakin lagi awal-awal. Biasa-biasalah. Okey. Ustaz, saya nak tanya, kalau orang tanya kat kita, contohlah kalau jadi apa-apa dekat KAB, na'udzubillah, kita nak rujuk kat mana? Macam in case something happen, kita pastikan nak beli rumah kita. Kalau jadi apa-apa kat KAB tu siapa? Saya ke syarikat KAB? Kalau saya mati, pergilah dekat kita punya syarikat. In case happen something, insyaAllah tak ada apa yang berlaku kot. Nanti kita tengoklah. Takkan jadi apa-apa. Okay, insyaAllah. Produk KB Mesra Ar-Rahnu. Yes, Ustaz Abdullah. Azdiana Aladin. Menariknya produk KB Gold ni boleh keluarkan gold bar. Ya, lama dah cerita. Lagi. Kenapa KAB Gold tak ambil
untuk swab kalau yang fake mask, masalah lah sebab kita nak kena test ketulinan. Test ketulinan memerlukan kos, Aiman. Baiklah kita tak nak ambil risiko ya, sebab ada banyak golba-golba ni. Satu isu ketulinan, satu lagi isu tak cukup berat. Dan mungkin pula dia ambil proses yang lama pula kita nak test. Dalam tu nak kena leburkan tengok betul ke tak ada mask. Ini masalah. Ini masalahnya bila kita tak ada ilmu. Orang yang beli-beli ni tak ada ilmu beli, lepas tu tanya kita, KAB Gold punya produk ni fake mask dah certified tak? Saya kata, buat apa nak certified fake mask? Kita dah ada SAE kita sendiri. So itu antara benda yang tuan-tuan kena gali. Kalau nak beli mask apa-apa, jangan beli mask yang bermasalah. Emas tu tak emas tapi bermasalah. Tengah-tengah tu nak tukar tak boleh, nak jual murah, lepas tu macam-macam pula. Nak rahnu tak ambil. So kena fikirlah. Okay. Ustaz, kenapa ucap emas tak buat minimum 10 boleh dapat tiap hari? Tanya saya kenapa tak buat 10? Kenapa tak buat RM1? No lah. Kita nak kena ada win-win Di peringkat kita tak susah kita nak manage. Kalau kecil sangat susah. Yang kedua, di peringkat penyimpan pula, bila nak cukupnya sekilo kalau hari-hari RM10? La ilaha illallah kan. Kalau paling minimum RM1, bila nak cukup? Kalau boleh kita nak buat lagi banyak, tapi kita tak nak susahkan sangat. So kita kira ikut gram, suku gram. Reasonable lah tu. Janganlah minta lagi rendah. Boleh nak buat 10 sen sehari. Simpan emas 10 sen sehari. Masya Allah. 10 sen dapat apa tuan-tuan? Pening kepala, botak kepala aku. Okay, next. Ada lagi? Ya, Puan Salina, 0.2 mg tu dah okey dah. Kita cuba untuk ubah mindset penyimpan kita daripada RM kepada gram. So nak beli semua gram. Senang. Harga berapa pun tak nampak dah berapa, dia nampak gram saja. So dia bertambah gram dia nampak. Tapi kalau kita masih lagi confine kepala otak kita dengan RM, maka kita nampak RM lah. Bila harga jatuh kita pun rasa serabut. Apa ni jatuh rugi ni? Padahal gram kita tak berkurang kan, betul tak? Okay. Next soalan. Woi, nak habis ni. Sabar Ustaz. Saya gurau-gurau ya. Jangan ambil hati dengan saya. Jangan ambil hati. Rugi. Siapa yang ambil hati dengan saya rugi Rugi sebab apa? Sebab banyak manfaat yang tuan-tuan tak akan dapat kalau mengajuk dengan saya Okey. Betul, Mama Abdullah comel dah tu Ustaz. Minimum 0.2 mg untuk marhai macam saya. Ya, reasonable dah. RM60, RM70 reasonable ya. Okey. Lagi soalan lain atau komen lain? Okey, saya rasa cukup sekadar itu sahajalah ya. Semoga tuan-tuan menjadi penyimpan emas yang berilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk sentiasa tambah ilmu, dan saya juga akan memberi komitmen untuk setiap hari atau kalau tak setiap hari pun kita akan sentiasa bagi ilmu-ilmu kepada tuan-tuan secara percuma kan. Lepas tu nanti tolong beli buku saya. Okey. Alright, itu sahaja daripada saya. Ingat, kita punya tadi permintaan, tolong hantar kepada kita gambar berserta dengan mask, bagi feedback. Lepas tu bagi juga video pengalaman berurus niaga dengan KAB Gold. Okey, supaya kita semua dapat hadiah nanti kot. Ada hadiah? Kalau ada hadiah adalah. Kalau tak ada, maksudnya kita boleh tunjukkan testimoni tuan-tuan tu kepada orang lain. Okey. Dan email kepada sari@kabgold.my sari@kabgold.gmail.com sari@kabgold.gmail.com. Okey. Itu sahaja daripada saya. Tepuk. Terima kasih kepada semua. Saya ucap terima kasih dan minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata, tergurau senda. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah SWT, dan doakan semoga saya sentiasa sihat dan diberi idea oleh Allah Ta'ala untuk buat live dan juga menulis di FB untuk manfaat lebih ramai orang. Okey, aku ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.